Okey, Syanan nampak kat dekat kita punya ni? Nampak Ji, nampak. Okey, Assalamualaikum mungkin. Okey, saya nak tanya kat sini, berapa yang dah ada carta organisasi dalam syarikat? Ataupun pertama kali nampak carta? Because ada ni dalam carta, saya tengok ada yang carta yang saya nak share ni functional carta ataupun functional chart. Kita ada banyak jenis carta. Kita ada banyak carta, dia ada carta matrix reporting lain. Macam ni yang kata functional. Saya bagi pada functional dengan functional reporting. Saya comfortable functional reporting because kata matrix dia lain. Matrix ni kita report kepada 5-6 orang. Contoh saya ada satu projek, saya akan report pada HR, saya akan report kepada project manager, saya akan report pada account, saya akan report pada operation. Itu matrix, jenis matrix. Tapi kalau kata function kita straightforward kepada kita punya tugasan. Okey, macam mana kita akan create? Okey, macam mana kita start nak create carta organisasi? Normally kalau company besar, dia akan ambil daripada apa? Dia ambil daripada business plan. Business plan dia, one business plan dia keluar, dia akan keluarkan manpower planning. Satu business plan, lepas tu dia keluarkan manpower planning. Dalam manpower planning tu, ini dia akan keluarkan. Maksudnya jumlah tahun ni abaikan tahun, jumlah jawatan yang diluluskan tahun kewangan 2019. Okey, yang diluluskan 6. Jawatan yang isi 3, jumlah kosong 3. Contoh. Yang ini yang kita kena cari. Bila kita kena cari yang ni, kita kena buatlah tadi JD tadi. Kalau kata position tu position baru. Dan ada kemungkinan, macam kita tengok dulu, ada kemungkinan jawatan ni boleh diisi oleh orang dalam. Bila diisi oleh orang dalam, so maksudnya kalau kata kita ada manager kekosongan, tengok sini kosong manager, tak semestinya kita advertise manager. Kita advertise eksekutif sebab dia eksekutif tu kita open internal, dia boleh naik pangkat. So eksekutif isi manager, sekarang kita advertise untuk eksekutif. Sebab itulah kalau dalam HR proper, dia akan keluarkan business plan, dia akan keluarkan manpower planning, lepas tu dia akan keluarkan manpower budget. Maksudnya berapa position yang kita kena approve. Yang kita kena carilah untuk that type of year. Untuk that financial year. Sebab tu macam HR, dia tak ada duit yang di spend. HR dia akan more pada time frame. Okay, you kena isi jawatan ni pada 1 bulan 3, 2021. By that date, mesti dah ada candidate. So you kena buat proses tu reverse dah. Kalau nak bulan 3, sekarang you dah start buat interview, dah buat advertisement semua. Dah kena buat benda macam tu. Okay. Then kalau kata dia ada, kalau kata company besar, sorry lah, selalu sepatutnya kita pernah tak dengar staff requisition form? Staff requisition form. Bila kita nak ambil, nak isi satu-satu jawatan tu, kalau company besar macam kami dulu, benda dah approve, bajet dah approve, district dah approve. Tapi bila kita nak isi, kita kena isi balik staff requisition form. Pasal apa? Kita nak tengok sama ada bajet ataupun tak bajet. Kalau bajet mudah. Sebab dah bajet. Kalau tak bajet susah. Pasal apa? Dia tak ada bawah bajet. Dan kita kena buat justification. So dalam staff requisition form tadi, kita kena isikan apa? Kena isikan ada JD dia kena isi, dia punya org chart kena isi lagi. JD, org chart. Lepas tu kita kena beri justification kenapa position tu kita kena isi. Walaupun benda tu dah budgeted. Normally that's why. Kalau kata macam contoh tadi, kita nak promotekan manager tadi. Manager apa? Kita nak promotekan kita punya eksekutif tadi jadi manager. Kita kena letakkan JD dia yang baru. JD manager baru kena dah ada. Dan eksekutif punya tu kita kena letak nak advertise kat mana. Contoh. Jadi ini yang kata start organization chart. Okay. Ini dia kata contoh by department function tadi. Ini yang function. Pasal apa? Simple aja. Dia macam ni. Bila kita buat bisnes, supaya macam kita ada rumah. Okay. Bila kita ada rumah, kita ada bilik-bilik kan. Okay. Kalau kata kita seorang, duduk rumah kita tak kisah. Bilik-bilik tu kita boleh masuk semua. Semua kita buat. Tak kira ruang tamu ke apa, ataupun bilik rehat, kita boleh buat. Tapi bila kita ada syarikat, kita tak boleh campur semua. Kita tak boleh jadi chief everything officer. Pasal apa? Ruang tamu tak boleh jadi posh. Ruang tamu tak boleh jadi kita punya wet kitchen, central kitchen. So kita kena pecahkan specifically.
Maksudnya kalau kata ada account, kita beri kepada orang account buat account. Kalau kata kita ada orang operation, serahkan pada orang operation buat operation. Kita tak boleh campurkan. Tetapi kadang kita pada mulanya kita akan ambil semualah. Pasal itu permulaan. Permulaan syarikat mungkin ada director. Lepas ada director akan lantik dia punya manager ataupun executive. Bila dah ada, then kita assign that manager ataupun executive according to function. Okay. Sebab itulah kata ada yang mention 6 roda pengurusan contoh kan. Macam saya tak buat 6 roda. Saya buat 4 at the moment. Dia akan jadi kat sini. Okay. Ini sebelum pergi kat situ, kalau kata siapa nak buat nak buat satu org chart, dia kena isi borang ni. Sebab dia apa? Kita tahu reporting dia kat mana. Kalau tengok yang atas, okay, pertama SAP number, staff number, nama dia, job grade, position name, reporting line. Pasal apa? Kita nak buat dia punya charter. So dia akan pergi kat sini. Saya mention kat sini lah. Kalau tak ada charter dekat syarikat anda sekarang, buat macam ni dulu. Khidmat sokongan apa dia? Khidmat sokongan bertanggungjawab menyerajui support servis, pengurusan pejabat, peralatan pejabat, alat tulis, sumber manusia, kebajikan dan perjawatan, staffing, insurans, kewangan dan treasury, purchasing, persyarikatan, auditor account, legal, safety and security, compliant kepada agensi, kerajaan dan undang-undang. Tanggungjawab utama, pentadbiran pejabat, premis, peralatan pejabat, kewangan dan account, persyarikatan, sumber manusia, procurement, insurans. This one support service. Yang kedua, bahagian pemasaran. Okey. Yang khidmat sokongan dan pemasaran ini adalah problem solver ataupun data updating. Tengok kalau pemasaran bertanggungjawab menerajui tugas pemasaran, promosi, visual dan non-visual, social media, membuat R&D, terhadap kos dan produk baru dan meminimalkan kos, memberi kesiasan dan confidence pada pelanggan, mencari peluang bisnes baru dan mengembangkan bisnes. Tanggungjawab utama, bajet bisnes, projection bisnes, penyelidikan barangan dan trend terkini, persaingan dan pengembangan bisnes, bekerja rapat dengan bersama operasi, memastikan projek yang berterusan atas talian dan luar talian. So kalau tengok sale pula, sale dah tentu kita tahulah, to generate income. Bertanggungjawab terhadap jualan barangan dan perkhidmatan, mengikut kuantiti, kualiti, spesifikasi dan tempoh masa yang ditetapkan, sentiasa mengikut perkembangan permintaan jenis barangan dan perkhidmatan. Tanggungjawab utama, penjualan, lantik ejen, komisen struktur, pengembangan cawangan, perancangan barangan. Okey, itu jualan. Ini bergantung kepada kita punya business model. Then baru kita pergi fokus dan skop tugasan. Tanggungjawab terhadap operasi pengeluaran barangan. Ini bergantung pasal apa? Setengah operasi, dia ada buat barang. Bila dia buat barang, dia banyak. Dia akan timbul logistik, dia akan timbul operation, dia akan timbul production. Itu kalau dia buat barang. Tapi kalau dia provide service, service apa dia buat? Dia servis tu sama ada klien datang tempat dia ataupun dia pergi tempat klien. Itu servis. Kalau kata dia buat deliver produk, kata ada founder dia akan ambil produk, dia buat produk dan dia buat advertising ataupun marketing, promoting, then dia bawa balik, dia akan post. Then dari situ dia akan ada pula banyak sistem, sama ada dia gunakan stokis ataupun dia gunakan agent ataupun dia gunakan dropship ataupun whatever ataupun mix. That operation tu bergantung kepada operasi ataupun business model masing-masing. Daripada sinilah baru kita pecahkan. Kita pecahkan kepada tugasan. Sini contoh HR. Kalau tengok di sini tadi, ini khidmat sokongan. Okey, bila khidmat sokongan ni saya pecahkan kepada human resource. Ini contoh human resource punya kerja. Baru kita pecah. Kita tak cakap orang dulu. Bila kita cakap organisasi carta, functional, kita tengok fungsi dia. Ini contoh untuk HR. Ini pengurus sumber manusia, line function ataupun coordination function, staff function. Kita tahu apa aktiviti dia, apa yang HR buat. Okey, ini kecekapan dalam pengurusan sumber manusia pula. Human resource punya kecekapan apa? Knowledge and skill in areas such as employee selection, training and compensation. Maksudnya daripada sini baru kita tahu HR punya fungsi. Okey, then skill in strategic planning, production, marketing, finance. Explain ni business proficiency, leadership lain, learning lain. Okey, ni role of leader. Ini kalau kata kita pergi talent and okey. Macam company yang dah besar, dia HR tu dia banyak. Dia bukan satu orang buat. HR dia pecah. Macam ni talent organisation lain. Yang bagian compensation lain, yang IR lain. Ini saya cuma ambil talent organisation performance. Okey, ini kalau sales marketing. Tengok sales marketing ada dua bahasa.
Pertama, apa sales marketing punya function? Pelaksanaan penjualan dan pemasaran. Anda perasan tak? Bila ada benda ni, baru JD kita senang buat. Tahu tak? Nan? Bila kita ada function ni, macam kita tahu JD, HR, JD, sale. Kalau tahu sekarang kita tak ada org chart ni, kita macam mana kita nak buat JD? Kita tak tahu pun apa strategi penjualan pemasaran, pembangunan produk baru, belanjawan pemasaran, pengurusan jenama, market intelligence, pelaksanaan penjualan pemasaran, laporan jualan pemasaran, pengurusan perhubungan pelanggan, CRM, pengembangan orang, pembangunan, people development. Ini contoh fungsi untuk sales and marketing. Kalau operation you kena detail lah. Saya operation saya tak ada contoh sini. Because operation is apa? Is very broad, bergantung pada operasi. Okay? Ini untuk admin. Ini contoh admin operation. Okay? Ini contoh admin operation punya kerja. Disebut dalam bahasa Inggeris tu. So bila kita macam ni, tadi contoh tadi yang kam-kam tadi kan. Anda ingat tadi ada soalan kam-kam tadi kan? Kam-kam tadi dia akan tengok kat sini berapa banyak admin yang dibuat. Adakah semua? Macam HR tadi katalah dia buat HR. Adakah dia buat HR semua macam ni? Adakah semua dibuat? Training development dibuat tak? Ataupun industrial employee relation dibuat tak? Pasal tu yang kita kata kam ataupun merangkap untuk dibuat kerja macam tu. Okey, ini bahagian HR, ini masih HR, ini sales and marketing. Ini admin. Nampak mudah kan, tapi kita dapat beza. Office maintenance lain, office services lain. Kat sini kalau ada central purchasing, okey, normally kalau kata admin yang besar, dia akan buat purchasing dia sendiri, dia tak akan pergi pada account. Tapi kalau kata company besar dia akan ada procurement. Dalam company besar dia akan procurement. Procurement duduk bawah bahagian account and finance. Procurement dia akan buat dari segi kontrak. Dari segi kalau kata dalam government perbekalan. So kalau kata admin, this is part of admin operation. Ini kalau detail, saya dah summary kat sini. Okay. Dan penduduknya kita akan buat something macam ni. So bila dah ada org chart, baru kita tahu fungsi. Lepas dah ada fungsi, baru kita boleh buat JD. Pasal apa? Department kena ada target. Kita tak boleh letak target pada orang dulu. Kita letak target pada department. Sebab itulah kalau kata company-company yang dah berjaya lama, every year dia akan come up dengan new business plan. Sekarang 2021, okay, kita tanya, 2020 kita dah buat finalization tak? 2020 kita dah buat assessment ke belum? Apa yang kita buat baik, apa yang kita buat tak baik. So now kita nak pergi pada 2021. Apa yang kita dah buat. So dari segi org chart, kita akan buat dari segi function dulu. Sebab tu bila kita kata pergi pada HR, pertama sekali kita nak tengok org chart dia dulu. Daripada org chart lah akan menentu yang memberikan kita petunjuk berapa orang ada dalam syarikat, apa fungsi yang ada, adakah fungsi itu. Satu lagi saya nak share. Bila kita ada org chart, pertama kita tak ada redundant kerja. Tak ada orang sana buat separuh, orang sini buat separuh. Dia kena buat satu-satu. Pertama. Kedua, perlu tak specialization ataupun perlu tak kerja tu di outsourcekan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kita nak tahu dia punya authority. Dan yang keempat, dia tahu span of control. Span of control ni, dia masuk dalam HR, masuk siapa yang di bawah dia. Sebab itulah bila kita buat business plan, dia akan lahir daripada atas. Dia lahir pada atas, lepas tu dia akan pecah pada department ataupun head department tu. Lepas tu baru dia turunkan kepada bawahan. Okay? So, Syed Nan boleh follow? Boleh je. Okey, so saya rasa bab tu saja sehingga petang ni saya dapat follow. Maksudnya kita dah cover penyediaan carta organisasi, pengedaran memo. Pertama kita dah buat pengedaran memo, penyediaan memo dalaman, buat job specification, job description, latihan dan pembangunan tugasan dan penyediaan carta organisasi. So kita dah cover kita punya 5 subjek untuk hari ini, 5 model untuk hari inilah. So ada apa-apa soalan nak ditanyakan? Canan, ada apa-apa soalan nak tanya ke? Tak ada je. Tak ada Yang lain-lain ada apa? Ada apa-apa komen ke apa? Adakah hari mencapai you punya expectation ataupun macam mana komen? So saya harap pasal apa ini yang kata kelas kita yang pertama, ninja pertama, kelas yang ketiga Nan. So saya harap kalau boleh kita drop komen, any comment.
Sama ada you nak mention anything I'm open to receive and to improve Slide record ni nanti hantar by email kan? Kita akan hantar by email nanti. Cuma Cik Anan kalau boleh kita cut into short lah Cik Anan. Kalau kata ni 6 jam terlalu panjang saya rasa. Kita portion kan, kita stop potong sikit-sikit so dia orang boleh tengok lah. Yang slide ni mungkin saya akan amend a few. Slide ni ada yang panjang macam ini saya ada ambil sebahagian saja because saya ada campur mix tadi bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia. InsyaAllah kita akan share dan insyaAllah one day nanti kita akan bukukan apa yang kita ajar pada hari ini lah. Okay. Yang kedua saya harap kalau ada ada contoh-contoh yang you all rasa you nak discuss. Of course lah kalau kata bila saya address you punya question dia akan ambil masa. Tapi kalau kata ada contoh-contoh yang you boleh raise untuk kita discuss adalah lebih baik masa you akan dapat tahu selain daripada contoh-contoh yang saya berikan lah. Macam contoh job spec tadi, macam mana kita nak buat JD pada atas kan purpose JD. Because macam kata JD tadi memang banyak saya dapat tengok yang ditulis dalam JD adalah proses bukan tugas. Maksudnya daripada proses tadi akan keluarkan dia punya dia punya output. Daripada output tadi baru sampai pada objektif. Objektif tu lagi purpose kenapa jawatan tu ada. Daripada jawatan tu ada baru keluar output. Output tadi macam kata macam yang Cik Anan mention tadi buat video. Itu proses. Proses dia tak ada dalam JD. Dia ada output dalam JD. Apa benda dia nak buat, apa yang bakal dicapai Okey. Macam job specification pula kita nak tahu kriteria siapa orang yang boleh buat kerja tu Job spec pada orang, JD pada tugasan Lepas tu pada training development maksudnya kita kena tahu kita sendiri majikan kena identify apa training yang perlu. Tapi the best thing start from something. Let's say kata tahun 2021 ni indicate berapa satu orang dari training, berapa jam satu orang untuk training lah. Okay. So ada apa-apa daripada audience kita? Ada apa-apa soalan nak tanya ke? Cik Bad, ada ke Cik Bad? Apa soalan ke Cik Bad? Cik Badrul Hisham. Saya tengok Cik Badrul, Cik Azimah. Cik Syikin ya, siapa nak tanya? Belum ada fikir. Belum fikir lagi. Tak apa. Boleh insya-Allah. Syikin, apa soalan Syikin? Ada apa nak tanya? Alhamdulillah tak ada Tuan Haji. InsyaAllah boleh faham. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, ni coba ada Cik Azlan. Cik Azlan apa nak tanya? Cik Osman, Cik Yati, Divian, ada apa? So far so good, Tuan Haji. So far so good. Okay. Divian, how is over there? Yang from Johor kan? Yelah ya Tuan, saya punya internet after break memang ada isu lah. Tak apa. Satu saya kena disconnect. No problem. That's why you off and on lah. Tak apa. No problem. Ya. Okay, thank you very much. Okay, kalau tak ada apa, saya nak ucap terima kasih semua. Saya harap perkongsian ada saya. Ada soalan Haji. Ya? Daripada chat. Saya okey je, Cak. Tak keluar lah. Daripada siapa? Tak nampak. Soalan tak berkaitan tajuk hari ini boleh ke? Boleh. Nak penutup ni. Daripada Cik Azlan, soalan tak berkaitan tajuk hari ini boleh ke? InsyaAllah boleh. Saya okey je, semua dah ditanya tadi awal-awal. Itu soalan. Apa soalan daripada Cik Azlan? Cik Azlan daripada Perak typing. Cik Azlan? Cik Osman. Cik Osman nak tanya apa Cik Osman? Cik, okey. Pekerja henti mengejut tanpa notis dan dapati berlaku fraud. Apa tindakan boleh buat? Okey. Bila tanpa notis, pertama keluar demand letter. Demand letter anda telah berhenti 24 jam. Sila bayar ganti notis penamatan dalam tempoh berapa hari. Rujuk surat lantikan. Satu. Yang kedua, kalau perlu buat report polis, buat report polis. Because dia fraud. Fraud tak ada kena-mengena dengan JTK. JTK tak pandang. JTK tak pandang fraud.
JTK pandang, you bayar tak gaji, pekerja tu bayar tak cukup, tak notis, itu yang ditengok. Pertama, buat surat demand kepada pekerja, anda berhenti tanpa notis, syarikat menuntut anda bayar berapa. Yang pertama. Yang kedua, nyatakan kalau kata ada fraud, buat surat proper. Buat surat proper kepada dia, dan kalau perlu buat report polis, buat report polis. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kata ada unsur-unsur yang boleh dipercayai, ada rakan-rakan dia yang tinggal, buat show cause letter pada rakan-rakan dia yang tinggal. Buat siasatan lah, bukan show cause letter, buat siasatan dulu. Because mungkin dia yang pergi, dia punya key player. Mungkin ada dia bersekongkol dengan orang dalam. So that's why bila kes macam ni di PNC, kena kalau ni selalu HR dengan jabatan berkenaan saja, jangan diwar-warkan. Pertama, kita takut kalau ada data, ada informasi, dia musnahkan. Kalau kata dalam sistem, pertama sekali minta macam pekerja tadi, minta dia bayar demand. Satu, minta dia serahkan segala password, segala file, segala kunci handover. Yang elok jumpa dia, cakap elok-elok lah. Jumpa dia, cakap elok-elok. Okay? Itu tindakan yang sebelah ni. Dan terakhir sekali, kalau benda tu besar, fraud, report polis. Report polis, dan carilah orang yang pandai, lawyer ke ataupun HR yang pandai untuk keluarkan surat tuntutan pada dia. Okey? Tuan, boleh tak saya nak tahu sedikit sebanyak tentang tugas harian yang perlu HR buat? HR, kalau tugas harian HR, you tengok kat sini ha. Ni dia. Core legislation, akta kerja. Akta kerja ni banyak. Segi katalah HR, pertama sekali dia kena tengok apa? Orang datang tak datang. Itu kecil Orang datang tak datang kerja. Orang ambil cuti, tak ambil cuti. Orang buat OT hari-hari. Itu yang common. Maksudnya berapa orang datang, berapa orang tak datang. Siapa datang lambat. Keduanya, ada tak orang buat OT hari-hari? Harian. Buat OT hari, siapa buat OT because dia kena record. Yang ketiga, ada tak macam tadi, berhenti tanpa notis. Yang lain-lain bergantung kepada operasi syarikat. Sebab apa? Sebab tadi perasan tak kat sini? Saya nak share balik. Jadi sebab ni. Tengok sini. Bila kita buat HR, kita ada dua line. Satu line function, line activity in own department and in service related areas. Have staff authority over other department in employment related issue. Lepas tu kita staff function, advise HR issue and other media to understand HR. Okey, kalau kata marketing tak boleh sentuh orang sale. Sebab apa? Marketing hanya ada line function. Staff function, dia tak ada line function, dia ada staff function. Dia naik atas saja. Marketing dia naik atas. Dia tak boleh nak cross. Tapi HR dia boleh cross. Dia boleh cross kalau kata ada disiplin, dia boleh cross. So dia line dia, staff dia macam ni, dia line dia dua macam ni. So nak jawab soalan ni tadi, kalau kata ada staff tempat lain yang again langgar polisi HR, dia kena ambil tindakan dah. Dia kena ambil tindakan. Macam ni dia kasih contoh kalau kata cafeteria. Kalau kata company yang ada factory, cafeteria ni akan duduk bawah HR normally. Kalau ada syarikat yang ada apa? Kalau syarikat itu ada kesatuan sekerja tu akan duduk bekerja sama dengan union. Okey. Kalau kata aktiviti harian dia normally aktiviti harian HR dia akan pergi di sini. Di sini. Registration, akta kerja, KWSP, PKSO, OSHA, factory machinery, ada tak? Lepas tu data pekerja, personal file, medical check-up, leave, salary, term condition, staff handbook, general memo, internal memo, filing. Yang ni dah more on strategic. Dah more on strategic. Itu HR punya kerja, dia bergantung kepada saiz syarikat dan juga dia bergantung kepada number of employee in the company. Okay? Okey, Cik Anan, saya rasa tak ada soalan lagi. Kalau tak ada soalan, saya nak ucap terima kasih semua.
Kalau boleh saya minta drop a note lah. How today punya sesi. Share dengan kami di HR Excel because apa saya macam saya mention, saya berhasrat orang kata kita nak share HR knowledge ni kepada lebih ramai orang lagi. Bukan saja kepada orang yang buat HR tetapi kepada mereka yang tak buat HR tetapi dia kena faham all manager is HR manager. Jangan bila kita buat HR serah masalah pekerja kita serah pada HR sedangkan masalah tu datang pada head department itself. So yang pertama, yang kedua, alhamdulillah saya nak share juga kita dah ada 3 grup untuk kita punya akademi dan ini ada grup ninja pertama, kelas pertama untuk tahun ni tahun 2021 dan insya-Allah kita akan mula untuk grup ketiga next week tak salah saya. Alhamdulillah saya nak ucap terima kasih semua. Saya harap boleh drop some note untuk kita improvekan semula lah. Kita improvekan semula dan saya harap Cik Anan nanti kita share kalau boleh kita share some structure ataupun note lah in advance untuk apa yang kita akan belajar. So at least kita akan buat kita akan sharekan template maksudnya apa subjek yang kita akan cover dan apa yang mungkin pre-empt kita boleh tanya apa soalan dah. Okey? Boleh So kalau Haji, ya saya. one last question. Just nak tanya tadi ada management tanya dia kata boleh tak kalau dalam agreement pekerjaan tu kita dekat bahagian penamatan perkhidmatan so kita statekan tempoh penamatan perkhidmatan tu daripada sebulan hingga ke 3 bulan. So which is kalau tapi kita tak nak bayar dia dalam masa tempoh 3 bulan so kita nak just macam shortkan dia punya notice tu dalam around 1 month je. So boleh ke? Dia macam ni because bila kita keluarkan satu surat appointment ataupun contract of agreement dia valid. Dan bergantung kepada dia punya pertama dia valid pada agreement ya. Contoh kalau kata dalam probation penamatan 1 bulan. Selepas disahkan jawatan dia jadi 3 bulan. Kita stick pada yang tu tetapi apabila ada kes-kes tertentu ada kes-kes tertentu majikan ataupun pekerja selalunya both parti boleh buat. Contoh kalau kata pekerja tu berhenti, pekerja nak memberhentikan pekerja, kita boleh berhentikan dia awal tapi kita bayar. Satu, ikut akta ikut dia punya perjanjian. Yang kedua, bila pekerja tu nak berhenti, dia akan appeal. Satu, dia akan ikut. Contoh, dia dah cukup 3 tahun. So dia punya tempoh penamatan 3 tahun. 3 bulan. So dia kena beri notis 3 bulan. Tetapi dia ada cuti, dia boleh gunakan cuti itu mungkin jadi 2 bulan setengah. Atau dia bayar. Satu ikut notis tertentu. Kedua dia bayar. Yang ketiga, staff tu boleh appeal. Appeal untuk dilepaskan awal. Bila appeal tu normally bergantung kepada pengurusan untuk terima ataupun tidak. Tetapi untuk majikan kata contoh tadi, Syamin tadi terputus soalan Syamin. Bahagian mana? Terputus. Because kata boleh tak majikan ubah? Because kalau dah letak 3 bulan dia tak boleh ubah. Dia kena follow dalam agreement. Betul sebab macam kalau kita kalau dia nak berhenti awal so dia yang kena bayar kat kita kan. Betul. Atau ada mutual agreement lah antara company dengan staff tu. Tapi sekarang ni sebab kita just bayar dia tapi dia tak ada kerja. So kita nak lepaskan dia awal dan pernah tanya nak tak berhenti awal so dia tak nak. So untuk next staff kalau kita ambil recruit new staff so boleh tak kita buat benda macam tu? Okey, dia ada dua. Jangan benda yang berbeza. Pertama, kalau kata pekerja tu kita nak berhenti pekerja, lepas tu kita minta pekerja tu berhenti awal tetapi dia tak mau. Kita kena ikut dia ikut agreement macam tu. Okey, kalau kata pekerja baru, kita boleh ubah offer letter. Ubah offer letter tu jadikan sebulan. Tak masalah. Because kita between management and employee. Itu tak ada masalah. Kalau buat tempoh? Tempoh boleh. Tempoh itulah tempoh 3 bulan ataupun 2 bulan ataupun sebulan. Kalau kata pekerja yang bawah Employment Act, dia kena follow lah. Kalau pekerja yang beyond Employment Act, gaji dia bukan manual worker, gaji dia lebih 2,000, whatever dalam agreement dia akan stick, dia akan follow dalam tu. Kalau kata manual, dia akan follow juga apa ada dalam
offer letter. Tapi kalau tak ada dalam offer letter, dia akan balik pada akta kerja. So kita tak boleh ubah. Kalau dah letak dalam surat tu, kita kena ikut dalam surat. Melainkan persetujuan bersama. Okey? Saya harap menjawab Okey. Okey? Ya, saya. Tanya boleh? Boleh. Macam tadi Haji kata management kena provide training untuk staff. Okay, let's say Haji kata pakai YouTube pun boleh. Boleh. Okay, let's say kalau kita nak provide training untuk staff, for example like safety dekat kilang ke anything, boleh ke kita just search dekat YouTube and then suruh staff kita untuk tengok? Boleh, tak masalah. Even though training tu adalah something yang related with the safety. Betul, boleh. Because macam ni, because kita sekarang zaman dah moden. So kita kata kita untukkan semua staff kena attend training 3 jam setahun contoh. Macam kami dulu, kami kena attend training, lepas tu kami kena sign off training tu yang kita dah attend. Dan ada pula yang kita bila kita attend training, kita kena jawab soalan sampai lulus. Selagi tak lulus, kita tak consider lulus training tadi. Itu yang kita kata. Pertama, kita akan tengok apa keperluan. Kedua, kita execute, kita plan. Ketiga, execute. Maksudnya kita kata, okay, kita download that thing. Okay, you kena tengok masa ni. Ataupun you kena tengok then you have to answer the question. Tak masalah. Pasal apa? Kita nak timbulkan macam kata safety dalam kilang. Ataupun kita kata new habit, working habit. Ataupun nak buat improvement, tak masalah. Because apa? Itu adalah sebahagian daripada investment. Ataupun syarikat punya contribution. Okay? Tak masalah. Lepas tu kita kena prepare record lah yang diorang dah attend training tu kan. Yes, So yes. record tu adalah based on dia punya attendance semata-mata ke macam mana? Yang eloknya dia kena buat some summary lah. Okay, you dah attend training ni, apa good about training dan apa you boleh improve dekat syarikat contoh. Okay. Dan that's why benda tu yang kita kata kita masukkan sebagai training record. So bila kita kata ada accident, yang elok kita buat benda tu bertulis. Maksudnya siapa nak pergi, katalah kita ambil training kat YouTube training safety and health. So dalam tu kita letakkan berapa perkara yang dia akan cover. So harap bila dia attend training ni, dia akan improve certain thing. Okay? Itu tak ada masalah. Because kami besar pun dia ada dia punya training sampai 5-6 training yang kita kena attend dalam masa setahun. Then kena ada question yang kami kena jawab. Yang baiknya kita tak perlu tengok that video masa kerja. At any time boleh tengok. Okay? Tak masalah. Cuma satu, tadi keluarkan memo kepada mereka yang berkenaan, buat satu written instruction. Jangan pakai mulut. Okay? Okay? Thank you. Okay, Cik Anan, ada apa soalan lagi Cik Anan? Handsome lah Cik Anan petang ni. Tapi Tak ada apa-apa. Tuan Haji, saya nak tanya, kami ni dekat sini tak ramai pekerja. okay. Tapi ada seorang sahabat saya ni, dia bila kami tak ramai pekerja, jadi majikan bagi duit bulanan untuk makan tengah hari semua staff, 5 orang lah. Okay. Jadi kawan saya ni dia jadi tukang masak. Tapi sebenarnya dia bukan tukang masak. Maksudnya dia asalnya dia kerja dia jaga. Kami ada jual-jual buku, jadi dia uruskan postage apa semualah. Okay. So sekarang ni postage pun dia jaga, masak pun dia jaga, dan kadang-kadang kemas pejabat pun dia buat. Okay. Kalau kami ada kenderaan pertubuhan, kenderaan tu pun kadang dia pergi servis. Jadi apa yang sesuai untuk nak bagi dia JD, job description ni? Okey, pertama ni sebelum keluarkan surat tu, listkan dulu senarai tugas dia. Okey, tukang masak dia buat apa? Satu, tukang masak, jual surat, maintain office, jaga kenderaan. Dan kita tengok dia punya weightage kerja tadi. Okey, tukang masak satu hari dia masak berapa kali lah. Dia kena beri makan tak, barang makan masak dia kena beri, dia kena pergi pasar semua. Okey, apa tugas-tugas dia? Dia punya aktiviti masak memastikan makanan terhidang di meja every day. Bukan masak sedap pun semua, itu dia punya purpose dia. So dengan ada tukang masak, you all tak payah keluar. Satu. Okey, dia buat buku. Porsi buku tu baru banyak. So listkan dulu, lepas listkan dulu dia akan jadi whatever you call it. As long dia agreed, dia jadi manual worker lah tu. Dia manual worker, dia akan cover whatever cuti dia layak semualah. Because you dah engage kat dia. Tapi pertama listkan dulu.
Kalau tidak sekarang saya tukang masak lah, saya beli barang dapur lah, at same time saya pergi servis kereta, saya jual, nampak banyak. Tapi bila you listkan situ, you akan nampak portion-portion ni. Pasal apa? Kita nak bayar dia based pada jumlah kerja dan berat kerja yang dibuat. Okay? Barulah dia terasa dia being appreciated lah. Maksudnya okey, saya dia tukang masak, dia bayar macam ni. So kita kena discuss open table dengan dia lah. Bukan open table, open discussion dengan dia. Kita nyatakan okey, you buat kerja ni. Okey, dah kita company review the thing based pada kita punya kemampuan, kita bayar you something macam ni. Ataupun kita bayar you gaji you macam ni, kita bayar you allowance jadi tukang masak, kita bayar extra. Betul apa? Tukang masak tu kita boleh outsource pada dia. You ataupun kita kata you kena sediakan 3 makanan sehari based pada you lah. Kami bayar pada you RM15 contoh. Ataupun katalah kami bayar pada you satu hari RM50 untuk you sediakan 3 meal contoh. Contoh, tapi barang mentah kita sediakan. Contoh. Tapi kena buat list dulu. Pasal tu normally bila macam kami pun bila kami nak buat catat organisasi, kita akan minta senarai kerja pada dia apa yang dia buat. Baru kita pecahkan. Okey? Okey? Terima kasih. Sama. Okey. Cik Nan okey? Okey, no problem. Okey. Kalau tak ada apa, saya rasa kita tamatkan kita punya perkongsian pada hari ini untuk kelas ketiga kita pada hari ini pada 3.48 Dan saya nak ucap terima kasih semua. Dan kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Dan semoga sekali lagi saya mohon semua tolong dropkan sikit catatan untuk kami. Tujuan kami untuk improve. Ya, tujuan kami untuk improvekan kita punya kita punya sesi, kita punya modul ni. Harapan saya satu, you all keluar nanti, you boleh buat. Itu saja. Dengan ilmu yang you ada ni, you boleh kata, oi saya faham HR bukan kerana diri saya, tapi kerana you sendiri pada diri you. Maksud ilmu yang saya kongsi ni tak sebanyak mana pun. Tapi yang menjadikan ia berkat bila you praktiskan. Praktiskan benda tu dan you share benda tu. Okay? So kalau tak ada apa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua. Dan semoga majlis kita pada hari ini dia berkati dan ridai Allah anaknya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ji sebab puji saya handsome. Memang handsome pun. Alhamdulillah. Masih Janan, masih Haji. Okay, sama. Assalamualaikum. Sama-sama Cik Bat. Okay.